Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi man madadi amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah selain daripada kita dapat menunaikan salat dengan berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita sama-sama mengulang kaji berhubung kait dengan amalan-amalan pada bulan Muharram yang insya-Allah
tak lama lagi, kalau ikut dalam kalender 1 hari bulan Muharram bersamaan dengan hari Sabtu ini. Hari ini hari Rabu, besok Khamis, Jumaat, Sabtu. 1 hari bulan tu 1 Muharram awal tahun Hijriah 1444. Dan sekarang ini kita berada dalam tahun Hijriah 1443. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahi allazi tad'unahu al-muharram wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih. Yang maksudnya afdalus siyam, puasa yang utama, yang terutama ataupun yang paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah berpuasa di bulan Ramadan, syahrullahi, berpuasa pada bulan Allah, allazi tad'unahu, dan bulan Allah itu antaranya ialah Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ini kita digalakkan banyak berpuasa. Itu salah satu daripada pengisian kita menghayati bulan Muharram ini. Wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Dan sembahyang yang afdal setelah sembahyang fardu ialah qiyamul lail. Yang dimaksudkan dengan sembahyang yang paling afdal setelah sembahyang fardu, sembahyang fardu itu yang paling afdal kerana hukumnya wajib. Dan yang keduanya sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu itu pun afdal, yaitu sembahyang sunat rawatib. Ini sembahyang sunat yang paling afdal. Setelah sembahyang fardu, kita jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang sunat rawatib kerana dia mengiringi sembahyang fardu. Sama juga dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Itu juga afdal setelah puasa Ramadan kerana ia mengiringi puasa Ramadan. Sebab itu rugi kalau kita tak dapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Kerana dia ada berhubung kait dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita sama-sama maklum, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita supaya melaksanakan puasa di bulan Syawal ini, dalam satu hadis yang berbunyi, man shama ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahar.
Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Summa atba'ahu sittan, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa min Syawalin, di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, ya, maka adalah seolah-olah ia berpuasa setahun. Ya. Jadi itu disebut dia beriringi dengan Ramadan, sebab Nabi sebut Ramadan dulu. Man sama Ramadana, siapa yang puasa Ramadan. Lepas tu diikutinya dengan 6 hari berpuasa dalam bulan Syawal, maka pahalanya seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Itu dia puasa yang afdal. Lepas tu barulah diiringi dengan puasa-puasa sunat yang lain. Tapi yang paling afdal sekali ialah puasa 6 hari di bulan Syawal, kerana dia beriringan dengan puasa Syawal. Gitu juga dengan sembahyang sunat rawatib. Ya, dia mengiringi sembahyang fardu. Dan peranan sembahyang sunat rawatib ini, ya, sembahyang sunat ini dapat menampung kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sembahyang fardu. Umpamanya dalam hadis Nabi SAW menyatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisab, ya, pada hari kiamat daripada amalan-amalan manusia ialah as-salah, sembahyang dahulu, ya, barulah diikuti dengan ibadah yang lain. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikati wa huwa a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, ya, yang menghisap amalan sembahyang itu, walhasil Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Apa yang Allah firmankan? Allah kata, unzuru fi salati abdi. Kamu periksalah, ya, sembahyang hambaku. Atam maha, adakah sembahyangnya sempurna? Am naqasaha, atau terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Fa in kana tammatan katabat lahu tammatan. Sekiranya sembahyangnya sempurna, ya, tulislah, ya, bahawa ia telah dapat menyempurnakan sembahyang dengan sempurna, dan dapat balasan tak lain tak bukan ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurna dari sudut amalan zahirnya dan sempurna dari sudut amalan batinnya. Ya, amalan zahir kita tahulah, ya, segala bacaan-bacaan sembahyangnya sempurna, ya, segala perbuatan-perbuatan sembahyang juga sempurna. Dan satu lagi ada amalan hati, batin. Ya, amalan hati itu ialah khusyuk. Khusyuknya pun sempurna. Jadi baik amalan zahirnya dalam sembahyang ataupun amalan batinnya, yaitu hatinya, ya, dalam masa dia sembahyang itu dapat khusyuk, ya, maka jadilah sembahyang itu sembahyang yang sempurna. Jadi kalau sembahyang sempurna, kata Allah Ta'ala pada malaikat, terimalah sembahyangnya itu sembahyang yang sempurna. Tapi siapa yang dapat sembahyang yang sempurna ini? Ya tak? Lebih-lebih lagi sembahyang yang berkaitan dengan hati kita. Hati ini yang jadi masalah besar. Ya tak? Kita tak dapat fokus,
dalam melaksanakan sembahyang kita. Nah, kadang badan kita sembahyang, bacaan-bacaannya kita baca, tetapi ulama kata bacaan-bacaan itu hanya menari-nari di bibir mulut. Dia tidak merasa kebesaran dan keagungan Allah itu dalam hati kita. Kita tak merasa. Dia menari-nari dekat mulut aja, hati kita merayau tempat lain. Sebenarnya kalau nak khusyuk itu, sekurang-kurangnya kata ulama, dia sudah dapat mencapai makam ihsan. Iya tak? Makam ihsan ni kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annahu, anta'budallaha ka'annahu, apa lagi satu tu, tak ingat saya, anta'budallaha ka'annahu tarahu, kalau tak silap gitulah. Tak? Kalau silap, betulkan apa yang saya tak silap Tuhan. Itu hadis ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati. Antara contoh melihat dengan mata hati di dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman misalnya, innamal mu'minuna idza tuliyat ayatuhu, bukan itu innamal mu'min, maksudnya dalam bahasa Melayu kita, sesungguhnya orang yang beriman itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka gementar hatinya. Hati itu gementar. Itu dia sudah dapat makam ihsan. Gementar maksud situ tu, dia dapat merasai kebesaran keagungan Allah. Dia dah dapat ma'rifatullah yang sebenar-benarnya. Tak? Macam kita dah dapat mengenal harimau, sebut aja rimau, kita dah rasa takut. Yang takut tu, yang merasa takut tu bukan badan, hati. Hati kita rasa takut dengan badan-badan ngikut. Tak? Ataupun Allah Ta'ala sebut hujung ayat tadi tu, wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kadang kita bacalah ayat-ayat Allah, kadang iman kita tak bertambah. Berilah tahu, duduk dalam majlis ilmu misalan, Nabi dah beritahu dah. Duduk dalam majlis ilmu ni, kata Nabi SAW, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dah tahu dah. Tapi iman tak bertambah. Iman tak kuat. Tak ada tindakan, hati kita tak respon. Bila hati tak respon, dengan badan-badan tak respon. Bila dibacakan, tak kiralah ayat Allah ke ataupun hadis-hadis Nabi ke dibaca, tak ada kesan. Hati kita tak ada kesan. Tak? Itu kalau kita sembahyang, kita macam itu sembahyang, itu yang ulama kata, lidahnya, bacaannya hanya menari-nari di bibir mulut. Tapi tak sampai ke hati. Kita hendakkan sampai makam ihsan. Tak? Barulah kita barulah kita sempurna sembahyang kita, dapat khusyuk. Tapi makam tu kita tak dapat lagi. Yang pertama tu memang tak dapatlah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang kedua ni pun kita gagal. Allah Nabi kata, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak?
Fa illam takun tarahu, ya. Kalau sekiranya kamu tak dapat merasai, ya, tak dapat melihat Allah dengan mata hati. Jadi melihat Allah dengan mata hati itu bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Macam mana melihat Allah dengan mata hati? Merasa kebesaran, keagungan Allah. Ya tak? Macam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ya, waktu dia nak ambil, belum semayang lagi, baru berwuduk je, dah pucat muka dia. Ya tak? Bila ditanya sahabat, wahai Ali, kenapa engkau ni pucat? Engkau sadar tak, dia kata, kita ni nak semayang. Sembayang tu menghadap Allah yang Maha Agung, bukan main-main. Ya tak? Itu sebab dia kata dia rasa takut dengan Allah. Ya tak? Kerana Allah tu Maha Agung. Kita tak payahlah dengan macam itu, kita ngadap raja pun kadang-kadang, ya. Kalau dekat Istana Johor tu, misal dulu saya berkhidmat dekat dekat ni apa nama tu? Alah, namanya pun tak ingat. Dekat Pusat Islam Johor tu. Ya. Tiap-tiap malam Jumaat panggil suruh baca Yasin dekat istana Bukit Serin. Pergi sana, tak berani nak bising-bising, kalau cakap pun bisik-bisik je. Pasal Sultan ada, masa tu Sultan Sultan Iskandar. Ya, dia kalau kita datang tu kadang-kadang dia duduk atas kursi dia tu, dia goyang. Tak berani kita nak cakap bising-bising. Senyap semua. Ya tak? Baca Yasin, baca. Sembahyang maghrib tu, sembahyang sama-sama. Ya tak? Dia pun ikut sembahyang. Baca Yasin pun, dia ikut juga. Ya. Tak berani nak bising-bising. Makan pun hormat je. Padahal nasi minyak ni memang sedap. Biryani Sultan punya, sedap betul makan. Tapi kena cermat makan. Kalau Sultan tu lalu duduk dekat meja kita, dah tak boleh makan dah. Ya tak? Pasal kena berbual dengan dia. Takkan Sultan tu datang bual kita makan. Ya tuanku, ya. Mulut suap juga. Biadab namanya. Dia tak berani, diam. Sampai macam tu. Itu baru manusia je. Ya tak? Ini bukan manusia, Allah. Ya tak? Malikul Amlak, raja segala raja. Sayyidina Ali pucat muka dia nak sembahyang. Pasal nak ngadap Allah tu. Itu namanya orang yang dapat makam ihsan yang tinggi. Ya tak? Memang kita susah nak dapatlah makam ihsan yang nombor 1 tu. Golongan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ya tak? Golongan para awliya, para sahabat. Ya. Itu memang dia punya bidang lah. Kita memang tak dapat mencapai itu. Yang kedua ni pun, ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita dah dapat yang kedua ni pun dah kira hebat jugalah. Kalau kamu tak dapat melihat, kata Nabi SAW, ya, dengan mata hati kamu, kamu sedarlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Tapi kita boleh merasa bila kita sembahyang Allah Ta'ala tengok kita. Kita boleh rasa tak bila kita sembahyang Allah Ta'ala mendengar bacaan kita? Kita boleh rasa tak bila kita sembahyang Allah Ta'ala tahu ke mana hati kita? Ini pun kita tak dapat. Ya tak? Kalau dapat tu tentu kita baca dengan betul. Ya tak? Tak dengan cermat baca. Sebab Allah dengar bacaan kita. Ya, walaupun bacanya secara sir saja. Secara biasa, sir mana tak bunyi. Baca pelan, yang baca kuat imam je. Kalau kita berjemaah, tak dapat, tak ada rasa tu. Ya, tak ada rasa yang Allah Ta'ala tu mendengar apa yang kita baca. Allah Ta'ala tu melihat apa yang kita buat dalam sembahyang. Pun kita tak ikut Nabi kata,
sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu macam yang kamu tengok aku sembayang. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang bukan ikut Nabi, ikut suka hati. Ya, apa tanya ikut suka hati? Takbir aja kita dah fail. Ya tak? Dah takbir aja. Takbir je. Itu baru perbuatan je. Ya. Katakanlah takbir tu ihram boleh katakan 80% ya hebat semua. Takbir tu ihram ya. Allahu Akbar. Betul lah tu. Ya, takbir tu ihramnya okey. 80%, 90% kalau kita tengok semua jemaah dapat takbir dengan angkat tangan dengan baik. Ya, tapi bila nak rokok je dah mula gagal. Ya, bila nak rokok je kita lepas tu kan. Lepas tu rokok tu Allah, tangan ni angkat lagi macam takbir tu ihram tadi. Ya tak? Baru kita rokok. Tapi tak ada. Kita angkat separuh je. Ya tak? Allah, gini je. Kata Nabi, kita orang yang sembahyang macam itu tak sebut Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar. Tangan gini, itu bukan takbir, itu libas ekor kuda, kata Nabi. Ya. Allahu Akbar. Gini je. Mana ada takbir? Takbir tu tangan kena gini. Kena ngadap kiblat tangan semua ni. Ya tak? Tangan kena ngadap kiblat, kena jarangkan sikit. Tu baru betul kita takbir. Ya, misal ginilah, lebih kurang saya pun kadang tak betul je. Ini nak betulkan orang sendiri pun tak betul lah. Contohnya lah, kalau betul-betul lah tu. Katakan kita gini kan, bila nak rokok tu, kita kena Allahu Akbar. Gitu. Tangan tu kena apa? Kita gini. Bila kita nak rokok, kita kena angkat macam takbir tu ihram. Allahu Akbar. Ya, bila i'tidal kita sami Allahu liman hamidah. Ya, lebih kurang lagi tu yang saya dapat dari guru saya lah, ya. Tapi yang kita selalu buat tu yang Nabi kata macam ekor lembu, ekor kuda. Ya tak? Dah macam ini, tadi takbir bagus. Allahu Akbar, takbir tu ihram. Bila nak rokok, Allahu tidak sami Allah liman hamidah. Mana dia macam ini kata guru saya. Tak ada dia kata. Itu bukan takbir. Ya tak? Tu situ je kita dah gagal. Jadi 3 takbir tu 1 lulus, 2 tak lulus, fail, periksa. Itu baru ngangkat-ngangkat tangan je. Ya tak? Belum rokoknya lagi macam mana, belum lagi tu kena tengok hadis balik semula lah. Ya tak? Rojok hadis Nabi tu kena tengok. Pasal Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu. Ya, jadi payah sembahyang nak dapat sempurna. Ya. Fa in kana tammatan katabat lahu tammatan. Wa in kana taqasa minha syai'a, dan jika terdapat kekurangan ya di mana-mana, ya, in taqasa minha syai'a, ya, kekurangan daripadanya sesuatu. Itulah macam tadilah kurang. Ya, angkat tangan macam mana nak dapat pahala? Malaikat tengok, dia punya angkat tangan nak rokok tu tak betul. Tak dapat pahala. Pahala angkat tangan tak dapat. Bangkit daripada angkat tangan, ya. I'tidal gitu aja. Tak lulus lagi. Ya tak? Jadi berlaku kekurangan di sana sini. Ya. Kalau berlaku kekurangan di sana sini, ya, setelah kita belajar, ya, masih lagi tak betul, kita punya bacaan kita tak betul, ya. Lepas syaratnya dah belajar. Ya, perbuatan sembahyang kita pun tak betul. Belajarlah angkat tangan gini.
Ya tak? Tapi kita tetap juga tak betul. Ya tak? Ada juga di kalangan kita, dah banyak kali dah sebut sembahyang tu gini. Dia masih juga buat cara-cara dia juga. Ya tak? Mana dia mungkin tak perasan ke apa, itu berlaku kekurangan. Maka Allah Ta'ala kata kalau terdapat kekurangan di sana sini, Allah masih bagi peluang lagi untuk sembahyang ni diterima Allah. Qala unzuru hal li abdi min tatawwu. Qala, maka Allah berfirman, kamu lihat adakah bagi hambaku itu mengerjakan sembahyang sunat. Minta tahu. Jadi maksud sembahyang sunat itu sembahyang sunat rawatib. Itu sembahyang sunat rawatib jangan tinggal. Sembahyang sunat rawatib. Macam sebelum sembahyang zuhur 2 rakaat, lepas tu sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur 2 rakaat buat. Yang paling elok sekali sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang zuhurnya 4, jadi ada 12 rakaat dalam waktu zuhur kita sembahyang. Apa kelebihan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, itu dinding daripada api neraka. Ya tak? Jangan, kalau boleh, ya, mulai tahun 1443, 44 ni, kita ubah setelah kita baca doa awal tahun. Kita nak memperbaiki ibadah kita. Ya tak? Dalam doa awal tahun itu, kita berdoa kepada Allah, ya, di antaranya kita nak memperbaiki amalan-amalan kita. Ya tak? Sebab kita percaya, kalau sekiranya kita, ya, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita nak mempertingkatkan amalan-amalan kita. Tahun 1443 dengan 1444, ya, maka 1444 tu kita tambah baik. Maknanya dulu sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, masuk je dah lepas baca doa awal tahun tu, kita cubalah buat sembahyang zuhur 4, sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4. Itu baru betul lah kita ada baca doa tu. Sesuai lah yang kita baca doa tu. Tapi kalau baca doa tu gitu juga tak berubah, tak ada apalah jawabnya. Jadi kita berubah. Sebab apa? Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW, yang panjang umur bertambah baik amal. Jadi tambah baik amal kita. Sembahyang asar gitu juga. Sembahyang asar ni, sembahyang sunat asar, sembahyang sunat sebelum kita sembahyang asar, ya. Dalam mazhab Syafi'i 4 rakaat buat. Mazhab Syafi'i 4 rakaat. Sama ada nak buat 2-2 ataupun 4 rakaat 1 salam, atau 4 rakaat 2 salam, 2-2. Ya, itu sebelum sembahyang asar. Apa kelebihan sebelum sembahyang asar ni kita buat sembahyang sunat? Nabi kata sesiapa yang melakukan 4 rakaat sebelum sembahyang asar, dia dapat menarik rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah Ta'ala tu sangat penting bagi kita. Ya? Sebab kalau nak masuk surga, nak diharap amal kita ni tak tahulah. Kita hanya mengharap rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah bukan dengan angan-angan cita-cita saja, tapi kena amal. Amalnya carilah jalan apa sahaja amalan yang boleh menarik rahmat Allah Ta'ala tu kita lakukan. Jadi nak tarik rahmat Allah ni, tak lain tak bukan kena buat amal soleh. Buatlah amal setakat yang kita mampu. Ya tak? Amal-amal soleh. Ya? Itu sebab dalam surah Al-Kahfi itu yang akhir Allah Ta'ala kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
Ya, barang siapa kata Allah yang mengharap-harap untuk dapat menemui Allah di hari kiamat besok. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka Allah Taala kata fal ya'mal amalan soleha. Maka lakukanlah amal-amal saleh. Ya, di mana kita nak dapat jumpa Allah? Dalam surga. Ya, dan kita masuk surga memang dengan rahmat Allah. Sehingga bukan kita je. Nabi pun ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Tuhan pun masuk surga dengan rahmat Allah." Nabi kata, "Iya." Kalau dah Nabi pun masuk surga dengan rahmat Allah, kita lagilah mengharapkan lebih daripada itu. Jadi carilah jalan. Antaranya sembahyang sunat sebelum sembahyang asar. Buat 2 rakaat pun boleh juga. Ya, tapi kalau kita buat 4 lagi bagus. Ini sembahyang sunat rawatib. Ya. Lepas sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, walaupun dia ghairu muakkad. Lepas sembahyang maghrib, itu muakkad 2 rakaat. Sebelum isyak 2 rakaat. Lepas isyak yang muakkad 2 rakaat. Kalau buat 4 lagi bagus. Nabi kata sebab siapa yang sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat, sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, ganjarannya seperti beribadat malam Lailatul Qadar. Apa lagi? Malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Tak mau ke? Dekat masjid saya baru siap 2. Bilal dah tutup. Tak apalah. Balik rumah tambah 2 lagi yang menyalahkan Bilal pula. Ya, kalau nak buat 4 kat rumah pun boleh. Ada di kalangan kita lepas je sembahyang isyak dah siap semua sekali dah. Orang lain bangun jugalah sembahyang. Dia terus balik je. Ya tak? Sangka baik dengan sahabat kita tu. Mungkin dia sembahyang ba'diyah isyak tu di rumah. Terus buat 4 rakaat. Apa salahnya? Ya, jangan kita kata, apa tu lepas sembahyang tak buat sembahyang sunat terus keluar je. Dia tak tahu ke? Sembahyang isyak ni sunat muakkad 2 rakaat. Ini terus je dia tak tahu sembahyang isyak tu kalau nak tak dibuat nanti nak nampung kekurangan tu siapa nak tampung? Kita dah sangka buruk dengan kawan kita. Ya, sangka baiklah. Husnuzan, sangka baik. Mungkin dia buat di rumah sebab Nabi kata sembahyang sunat tu sebaik-baiknya di rumah. Tu. Jadi yang nak buat 4 rakaat buat di rumah, buatlah. Yang nak buat 4 rakaat, 2 dia buat kat masjid, balik dia buat lagi 2. Boleh juga. Dia nak buat 4 rakaat kat masjid pun boleh. Bilal dah tutup ni ruangan dewan masjid kita ni. Sembahyang kat luar, aircon tak ada agaknya. Tapi kipas ada. Sembahyang 2 rakaat kat luar, tak salah. Jangan nyala-nyalakan, tak boleh. Kita ni kena, kalau nak masuk surga, nak bersifat dengan sifat ahli surga. Buat apa masuk surga? Ya tak? Sifat ahli surga tu tak ada sangka buruk dengan orang. Semua baik, okey je. Tak ada sangka apa pun. Sangka baik. Sebab dekat surga sana tak ada sangka-sangka buruk, hasad, dengki. Segala-galanya tak ada. Jadi kalau nak masuk surga, di dunia ni kena bersifat ahli surga. Kalau asyik hasad dengki dengan orang, memang payah. Ya tak? Gitulah juga sembahyang subuh 2 rakaat. Sebelum subuh buat 2 rakaat. Kalau tak sempat, boleh diqadha sembahyang sunat subuh tu. Ya tak? Itu namanya, itu yang dimaksudkan ya dalam hadis ni. Unzuru hal li abdi min tatawu'in. Kamu lihatlah adakah hamba-Ku itu mengerjakan sembahyang sunat. Jadi ulama kata maksud sembahyang sunat itu sembahyang sunat rawatib kerana dia mengiringi sembahyang fardu. Ini barulah lain-lain sembahyang kalau kita nak tambah dengan sembahyang duhanya, dengan sembahyang tasbihnya, dengan sembahyang tahajudnya, dengan sembahyang witirnya. Ya, dan sembahyang tahajud tu di antara sembahyang yang
terutama setelah sembahyang sunat rawatib. Ya tak? Tu. Fa in kana lahu tatawwu'un, sekiranya kata Allah kamu ya sekiranya baginya telah melakukan sembahyang sunat, qala atimmu li abdi faridatan min tatawwu'ihi, maka terimalah sembahyang pardunya itu sebagai sembahyang pardu yang sempurna dengan sebab dia melakukan sembahyang sunat. Kemudian diikuti dengan amal-amal yang lain. Barulah Allah periksa amal-amal lain. Ini ya, yang itu yang dimaksudkan dengan sembahyang fardu ni, dia berhubung rapat dengan sembahyang sunat rawatib. Sama juga dengan puasa Ramadan, dia berhubung rapat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian lepas itulah baru ya puasa sunat di bulan Muharram. Puasa sunat bulan Muharram. Ya tak? Dan dalam kita menyambut bulan Muharram ini, ya, ada disebutkan dalam kitab ini, dia kata, saya ambil dia punya ringkasan saja, ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Zulhijjah selain pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, kemudian dia juga berpuasa di dalam bulan Muharram, maka artinya dia telah menutup tahunnya dengan satu ketaatan dan memulainya dengan ketaatan pula. Jadi dalam apa yang disebut dalam kitab ni sejajar dengan satu hadis Nabi SAW, ya, yang berbunyi man samal yaumal akhirah min Zulhijjah. Siapa yang puasa hari terakhir daripada bulan Zulhijjah, maknanya hari Jumaat atau hari akhir. Wal yaumal awwala minal Muharram, dan hari yang awal di bulan Muharram. Mana awal tu pada hari Sabtu, itu 1 Muharram. Kita puasa hari Jumaat, ya. Kemudian puasa hari Sabtu. Ya, hari Jumaat tu hari terakhir bulan Zulhijjah, hari Sabtu tu hari awal bulan Muharram. Faqad khatamas sanatal madiyah, maka sesungguhnya dia telah menamatkan ya tahun yang lalu, mana menamatkan tahun 1443. Ya, bila dia puasa hari Jumaat tu, maknanya dia menamatkan puasa pada tahun yang lalu. Wa fataha sanatal qabilah, dan dia membuka tahun yang baharu yang akan datang, makna tahun 1444, bisaumi, dengan berpuasa. Ya. Wa ja'alallahu lahu kafaratun khamsina sanah, niscaya dikurniakan oleh Allah Ta'ala baginya seperti dia ya, dijadikan oleh Allah atau dikurniakan oleh Allah baginya kafaratun, ya, pengampunan dosa, khamsina sanah, 50 tahun. Ada yang menyatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, hendaklah bertaubat kepada Allah. Ya. Ini satu hadis, ya tak? Di sini disebut juga, ya, tidaklah dua pencatat yang mengangkat lebaran catatan kepada Allah lalu dia melihat di awal dan akhir catatan amalnya adalah kebaikan, melainkan Allah akan berkata kepada malaikatnya, aku persaksikan kepada kamu bahawa
sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku terhadap apa yang dilakukannya di antara dua amalan tersebut. Hadis riwayat At-Tabarani dan lain-lainnya. Cuma taraf hadis ini hadis dhaif. Ya, maknanya catatan tu macam ni, buku catatan awalnya awal apa, tengok awalnya awal tahun. Oh, dia menyambut awal tahun dengan puasa. Lepas tu malaikat tak tengok dalam lagi. Apa yang kita buat setahun. Dia terus tengok ujungnya. Oh, akhir tahun pun dengan berpuasa. Mana dengan amalan baik. Ya, maka Allah kata, aku persaksikan kepada kamu bahawa sesungguhnya Allah telah mengampuni hamba-Ku terhadap apa yang dilakukannya di antara dua amalan tersebut. Di antara dua amalan tu mana yang dalam buku catatan tu. Kalau kita ada buat apa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, maka Allah ampunkan. Kalau dosa besar, kenalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah tuan-tuan, di antara kelebihan kita menghidupkan bulan Muharram itu, ya, selain daripada berpuasa, ya, akhir Zulhijjah, kemudian puasa awal Muharram. Yang nak puasalah, sebab puasanya pun hukumnya sunat. Cuma kita ni sunat, makna sunat bagi kita dibuat dapat pahala, ditinggal taklah berdosa tapi rugi, itu je. Ya, jadi kalau nak buatlah. Yang biasa mengerjakan puasa Khamis, Senin Khamis, dia boleh puasa Khamis, puasa Jumaat, puasa Sabtu, 3 hari puasa. Yang nak puasa, kalau tak nak puasa pun terserahlah masing-masing. Ya, tapi yang mengikut hadis sahih, ya, besok hari Asyura 10 Muharram, kalau boleh jangan tak puasa. Kerana hadis menyuruh kita puasa hari Asyura tu hadis sahih. Ya, 10 yang eloknya dimulakan dengan 9. InsyaAllah kita huraikan pada akan datang. Ini cuma nak kita ngulang kaji berhubung dengan secara umum macam mana kita nak menyambut bulan Muharram ni. Maknanya sambutlah dengan banyak melakukan ibadah puasa. Kalau ini memang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita puasa tu, ya, tak kiralah hari apa pun, ya, tetapi kita dapat berpuasa dalam bulan Muharram ini adalah lebih utama, kata Nabi SAW, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi yang biasa buat puasa hari Senin, hari Khamis tu buatlah macam biasa. Yang puasa 3 hari dalam sebulan tu, lakukanlah macam biasa. Hingga sahabat pernah tanya pada Nabi, kalau nak puasa sebulan macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, puasalah sebulan bulan Muharram. Boleh. Pesanan sahabat kata, ya Rasulullah, bulan bila yang kami boleh puasa sunat macam puasa di bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, bulan Muharram. Tu kalau nak buat sebulan pun boleh, tapi jangan tahun ni buat sebulan, tahun depan langsung tak puasa. Tak betul dah tu. Ya, yang eloknya ikut kemampuan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau ada sesuatu yang baik daripada apa yang kita muzakarahkan ini, semuanya adalah dari Allah SWT. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya. Maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan, perempuan dan anak-anak. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.